Hong Kong bakal mengadakan pilihan raya pada 19 Disember 2021 untuk memilih wakil di dalam Majlis Mesyuarat Negeri menggunakan Undang-Undang Pilihan Raya yang baru bersama dengan Undang-Undang Keselamatan Nasional yang baru yang telah diratifikasikan tahun lepas selepas apa yang berlaku di Hong Kong pada tahun 2019. Selain daripada itu, saya akan sebut lagi beberapa contoh di negara-negara lain juga yang mana wakil yang tidak dipilih oleh rakyat juga duduk sama dengan wakil yang dipilih rakyat di dalam dewan yang sama. Sebelum kita teruskan video ini, saya ingin membuat satu penyataan terlebih dahulu bahawa video ini hanyalah bertujuan untuk informasi semata-mata. Tiada niat atau tujuan untuk mencetuskan huru-hara ataupun bahana ataupun kekacauan di sebarang tempat, organisasi dan juga badan-badan tertentu di dalam Hong Kong menurut undang-undang seperti berikut. The Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region 2020. Perlu risau sebab Malaysia kan baik dengan China, abang besar. Hong Kong mewarisi sistem pilihan raya di United Kingdom apabila calon-calon pilihan raya bertanding di kawasan-kawasan yang tertentu. Dan sebagai tambahan, Hong Kong juga mempunyai Functional Constituency. Tak tahu nak sebut dalam bahasa Melayu dah apa. Functional Constituency ini adalah mewakili industri-industri yang wujud di dalam Hong Kong sebagai contoh kewangan, perbankan, pengilangan, peruncitan, logistik, pendidikan dan juga kerja-kerja sosial. The Functional Constituency ataupun tahu apa kawasan, dia bukan kawasan, dia macam satu kerusi diperuntukkan untuk industri. Dan tradisi ini sebenarnya berasal daripada London, di mana pusat bandaraya London sendiri itu the City of London ditadbir oleh Datuk Bandar, dia tak panggil bandar, dipanggil Yang Dipertua, Mayor, Lord Mayor of London, di mana Lord Mayor of London, Yang Dipertua bandaraya London dipilih menggunakan sistem pengundian yang mencampurkan penduduk yang tinggal di pusat bandaraya London dan juga industri-industri dan juga syarikat yang berdaftar yang bertapak di pusat bandaraya London untuk melancarkan pentadbiran seharian. Malah cara ini juga menjadikan pusat bandaraya London lebih menarik untuk syarikat-syarikat besar untuk terus bertapak. Dan City of London, bandaraya London, dia berasingan dengan Metropolis London yang mana Sadiq Khan ialah Datuk Bandarnya. Sebelum tahun 2019, terdapat 70 kerusi di dalam Majlis Mesyuarat Negeri. 35 ialah kawasan kawasan pilihan raya, 30 ialah functional constituency iaitu kerusi untuk industri dan 5 adalah untuk kerusi majlis pembandaran tempatan. Selepas apa yang berlaku di Hong Kong pada sejak 3 tahun lepas, pemunya kedaulatan iaitu Republik Rakyat China yang mentadbir Hong Kong mengambil langkah untuk menggubal semula undang-undang pilihan raya yang baru untuk menjamin kestabilan dan keamanan secara rasminya. Hong Kong boleh diistilahkan sebagai devolved government ataupun kerajaan yang mempunyai kuasa yang diturunkan daripada kerajaan pusat, yang bermaksud China bukanlah sebuah negara persekutuan yang mana negeri ada kuasanya sendiri. Tidak, kuasa yang dipunyai oleh kerajaan Hong Kong dan seluruh bandaraya adalah berapa banyak kuasa yang Beijing rela untuk lepaskan. Maka undang-undang pilihan raya yang baru bertajuk The Decision of the National People's Congress on Improving the Electoral System of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China telah diluluskan pada 11 Mac 2021 sewaktu National People's Congress, sidang rakyat kebangsaan di Beijing. Kalau dirujuk kepada pengajian antarabangsa, mana bidang saya lah, hubungan di antara Beijing dan Hong Kong boleh dijelaskan menggunakan konstruktivisme sosial. Ya. Buku kat belakang ni sebenarnya memang guna untuk rujukan. Ni bukan hiasan semata-mata, memang guna untuk baca dan buat rujukan. Menurut pencetus idea konstruktivisme sosial iaitu Alexander Wan, beliau menyebut, quote, idea dan juga fahaman bukannya kebenaran ataupun jumlah rakyat ataupun jumlah tentera yang membentuk polisi sesebuah negara. Dan seorang lagi pakar hubungan antarabangsa iaitu Peter Katzenstein menyebut apa yang berlaku di dalam sesebuah negara tersebut boleh membentuk dasar luar sesebuah negara, yang mana ikut teori ini sebenarnya pun boleh diolak balik. Apa yang berlaku di luar negara juga boleh membentuk dasar domestik, dasar dalam negeri di dalam sebuah negara. Motif utama kenapa undang-undang pilihan raya di Hong Kong dan juga undang-undang keselamatan nasional digubal adalah kerana China semakin sangsi
akan Amerika Syarikat dan juga Eropah, yang mana masih lagi mempunyai pengaruh kuat di Hong Kong, yang mana rakyatnya masih lagi mempercayai identiti mereka sendiri dan juga identiti barat berbanding menjadi identiti negara China dan juga identiti komunisme. Di dalam pilihan raya kali ini terdapat 90 kerusi yang akan dipertandingkan, tambah lagi 20 daripada sebelum ini, yang mana kerusi yang mana kerusi kawasan pilihan raya berkurangan daripada 35 kepada 20, dan functional constituency iaitu kerusi untuk industri masih lagi sama kepada 30. Jadi sekian saja. Terima kasih banyak kerana menonton dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Kejap. Okey, 20 campur 30, 50. Jadi 40 kerusi tu kerusi macam mana? Biar saya terangkan seterusnya. Yang dipilih oleh rakyat hanya 20 kerusi dan industri hanya pilih 30 kerusi. 40 kerusi yang selebihnya dipilih oleh College Electoral ataupun Electoral College. Secara tradisinya, College Electoral ni adalah satu perhimpunan secara kolektif oleh seluruh industri, NGO dan juga ahli anggota politik, terutamanya yang mempunyai kaitan dengan Beijing, untuk memilih siapakah ketua eksekutif Hong Kong yang seterusnya. Untuk tahun ini, anggotanya telah bertambah kepada 1,500 anggota. Jadi sesama sektor dan industri dan juga pertubuhan ini akan memilih 40 anggota Majlis Mesyuarat Negeri yang akan datang. Jadi pilihan raya di Hong Kong pada kali ini adalah sama tahap demokrasinya dengan bagaimana. Jadi pilihan raya di Hong Kong adalah sama tahap demokrasinya dengan cara pengurusan ataupun ahli lembaga pengarah memilih siapakah bos anda di tempat kerja yang seterusnya menggantikan bos sebelum ni yang telah dah keluar daripada office. Jadi demokrasi hanyalah untuk pengurusan atasan ataupun kelompok dalam ini, bukanlah untuk staff-staff yang lain. Anda mesti terima bos baru, betul tak? Kalau tak terima bos baru, jadi Hong Kong bukanlah satu-satunya kes di mana wakil rakyat yang tidak dipilih oleh rakyat secara amnya duduk bersama dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat di dalam pilihan raya di dalam sistem demokrasi. Bermaksud dalam demokrasi maknanya bukan seperti di Brunei ataupun di Arab Saudi yang mana seluruh anggotanya dipilih oleh Sultan. Dan saya juga tidak menyentuh pada dewan yang di sebelah atas di dalam parlimen, sebagai contoh Dewan Negara ataupun Senat, yang mana dewan ni secara lazimnya dilantik, bukannya dipilih oleh rakyat. Tetapi macam Dewan Negara dan Senat, kuasanya juga adalah sebenarnya lebih kurang daripada Dewan Rakyat ataupun House of Commons. Apa yang saya sebut sini ialah dewan yang biasa ataupun Dewan Rakyat, House of Commons, yang mana ada wakil yang tidak dipilih oleh rakyat duduk bersama di dalam dewan tersebut. Sebagai contoh, di Myanmar, 110 daripada 440 kerusi di dalam Pitu Hulu Tau ataupun parlimen Dewan Rakyat lah, dihaskan untuk tentera. 25% kerusi di dalam parlimen dihaskan untuk tentera. Tetapi selepas rampasan kuasa pada tahun 2021 Februari lepas, maka parlimen telah digantung. Di Mesir pula, 28 ahli majlis syura daripada 595 anggota majlis syura parlimen dipilih oleh presiden, 28 orang secara keseluruhan. Maknanya jumlahnya masih kecil dibandingkan dengan majoriti yang lain. Di Rwanda, 27 daripada 80 kerusi tidak dipilih melalui pilihan raya. Sebaliknya, 24 kerusi dipilih daripada majlis-majlis perbandaran tempatan, maknanya wakil daripada majlis bandaran, 2 orang untuk satu wilayah. 2 kerusi dihaskan untuk belia dan 1 kerusi dihaskan untuk OKU, untuk golongan orang kurang upaya. Di dalam sejarah Indonesia, terutamanya di dalam sewaktu presidensi Suharto, terdapat juga wakil-wakil yang tidak dipilih oleh rakyat, iaitu wakil daripada tentera dan juga polis yang duduk di dalam Dewan Pemusyawaratan Rakyat, iaitu 100 kerusi daripada 500 kerusi. Bermaksud 20% daripada kerusi di dalam DPR adalah kerusi yang tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi sewaktu krisis kewangan Asia 1998 yang menyaksikan Suharto meletak jawatan sebagai presiden, wakil yang tidak dilantik ini jumlahnya berkurangan kepada 38
pada pilihan raya pilihan raya 1998, dan sejak tahun 2004 tiada lagi calon yang tidak dipilih oleh rakyat. Semuanya dipilih melalui pemilihan raya pemilu. Antara tahun 1991 hingga 2019, 15 kerusi daripada 150 kerusi di dalam majlis di Uzbekistan, majlis parlimen, kat sana majlis panggil parlimen, 15 kerusi diberikan kepada Pergerakan Ecological Uzbekistan. Maknanya 10% daripada kerusi diberikan kepada pecinta alam. Tetapi sejak undang-undang pilihan raya Uzbekistan yang baru pada tahun 2019, parti ekologikal perlu bertanding seperti mana parti-parti yang lain. Kalau mereka tetap nak kerusi, mereka perlu bertanding macam biasa. Dan hebatnya, mereka masih dapat 15 kerusi bertanding. Menang 15 kerusi. Kalau dilihat di tempat negara ni sendiri, kalau dilihat di Malaysia sendiri juga, sebenarnya terdapat juga wakil-wakil rakyat yang tidak dipilih melalui pilihan raya, yang mana lebih dikenali sebagai adun dilantik. Beberapa buah negeri di dalam Malaysia seperti contoh Terengganu, Sabah dan Pahang mempunyai adun dilantik, yang mana lantikannya dibuat oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Sebabnya kenapa? Jangan tanya saya. Saya hanya menyampaikan maklumat, saya hanya menceritakan saja, seorang penglipur lara. Jika anda tahu sebabnya kenapa wujudnya adun dilantik di dalam DUN, mungkin anda boleh terangkan di bawah. Jadi sebagai konklusinya, apa yang berlaku di Hong Kong, wakil rakyat yang tidak dipilih oleh rakyat sebenarnya pun ada di dalam negara kita sendiri. Dan sistem pilihan raya di Hong Kong adalah refleksi kepada sejarah pilihan raya di United Kingdom, di Britain dan juga di apa yang digunakan di Beijing sekarang, yang mana wakil rakyat dipilih berdasarkan parti dan juga kelompok-kelompok ataupun NGO yang tertentu, bukannya daripada orang awam yang mengundi. Yang kita lihat juga ada negara-negara lain dalam dunia ni yang mempunyai wakil rakyat yang tidak dipilih melalui pilihan raya. Dan apa yang berlaku di Hong Kong boleh dijelaskan melalui teori konstruktivisme sosial, yang mana apa yang berlaku di Hong Kong sejak 3 tahun lepas meruntun akhirnya kepada apa yang berlaku pada hari ini. Walau bagaimanapun, perubahan ini bukanlah bermaksud ini adalah komunisme yang sebenar. Tidak. Komunisme yang sejati, ada buku tentang komunisme di belakang ni, saya nak baca. Komunisme yang sebenarnya adalah sebuah masyarakat yang adil dan saksama. Semua orang adalah sama, semua orang adalah setaraf, semua orang boleh mengundi, semua orang mengundi untuk calon tersebut. Seperti mana Karl Marx pernah sebut. Saya lupa ayat dia. Tapi yang pasti Karl Marx sendiri pernah tinggal dekat London. Ada kena mengena ke?